سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وافتح علينا بكل العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه فاطمة الأنبياء رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر فإن تيسير العسير عليك يسير ونويت تعالى وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتماء والعبادة والاستقبال والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء والهدى والدلالة على الخير والهدى 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 والله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kami Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk bersama-sama dalam majlis ini. Bersama-sama kita nafaskan istighfar. Kita boleh nampak istighfar dengan hati yang mengharapkan kepada pengampunan Allah. Ini adalah suatu dunia yang biasa. Puasa ini adalah satu anugerah dari Allah. Satu anugerah dari Allah. Manakala Allah Subhanahu wa taala siap memberi kita kita nak sebut astagfirullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak hari nanti kita doa itu kita mohon pengampunan daripada Allah. Jadi kita boleh istighfar dari kita boleh menggunakan untuk umat sebagai nanti dan kita sebagai dari keluarga itu adalah satu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa yang Allah berikan kepada kita kita minta kepada Allah supaya diberi istiqamah, supaya diberi kekuatan untuk kita istiqamah. Sesuatu yang kita nak sebaik-baik amalan dengan amalan yang istiqamah walau khairul amal adwamuha wa iqalla sebaik-baik amalan yang berpegangan sebagai usaha sedikit. Jadi dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa dzakirina Allah kathiran wa dzakira Allahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang banyak berzikir dalam Ramadan yang orang yang berzikir banyak dalam awal lelaki dan juga perempuan dalam lelaki dan perempuan. A'adallahu lahu maghfiratan khusus pengampunan khusus untuk mereka. Wa'addalahum ajran 'azima dan Allah sediakan untuk mereka pengampunan yang besar. Dua perkara yang kita perlu dalam kehidupan kita. Pertama ini pengampunan daripada Allah yang menjadikan kita bebas daripada api neraka. Bebas daripada kemurkaan Allah. Ganjaran yang besar untuk kita tinggikan kedudukan kita dalam syurga. Ini Tuhan sediakan untuk siapa? Untuk az-zakirin Allah katsiran wa az-zakirat. Orang yang banyak berzikir, sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan. Orang yang banyak berzikir dijelaskan oleh para ulama, oleh generasi salaf, bahawa orang yang waktu pagi dia ada waktu dia berzikir walaupun sekejap, dan waktu petang dia ada waktu dia berzikir walaupun sekejap, dan waktu malam dia ada waktu dia berzikir walaupun sekejap, dan ada zikir dia yang khusus setiap kali selepas daripada solat. Itu orang yang berzikir banyak-banyak. Jadi kalau kita nak masuk dalam senarai orang yang berzikir banyak-banyak, kita kena ada lah zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu petang, zikir belum tidur, dan zikir setiap kali lepas pada sembahyang walaupun tak banyak. Yang pentingnya ada khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan yang berkekalan sekalipun sedikit. Ja'alanallahu minaz zakirina waz zakirat katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ni tanpa terkecuali termasuk di kalangan orang yang banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir, sama ada di kalangan orang lelaki ataupun di kalangan orang perempuan. Jadi alhamdulillah ala hadhihi nikmah. Maknanya bila kita boleh zikir tu kita kena ucap alhamdulillah. Sebab bukan semua orang dapat. Kita sebelum pada ni di mana kita dengan zikir pagi kita? Di mana kita dengan zikir petang kita? Yang mana petang ni kita diberi peluang untuk berzikir. Tidur kita gerak molek kalau kita gerak sungguh tadi. Dan kalau kita ingat sungguh tadi, ingatan kita boleh ingat molek. Makna ini kalaulah sebelum pada ni kita tak ada lagi zikirnya, inilah permulaan untuk kita berzikir supaya hidup kita tak lekang daripada
zikrullah. Zikir petang kita dah mula. Zikir pagi kita carilah apa-apa zikir yang kita nak istiqamah di atas zikir tersebut. Malam carilah zikir apa-apa, walaupun hanya sekadar kita baca surah Tabarakalladzi biadihil mulk ataupun surah Sajadah. Zikir aku. Surah Tabarakalladzi biadihil mulk kalau kita baca lama mana? Lama mana? Gaji baca tak? Gaji. Lama mana? 5 minit je. Padahal kita duk sembang telefon je 5 minit tu. Padahal kita duk main WhatsApp je 5 minit tu. Apa salah kita ambil sebahagian daripada waktu kita 5 minit tu untuk kita berzikir, baca surah Tabarakalladzi biadihil mulk, dan kita istiqamah kan. 5 minit malam sebelum tidur, pagi ada 10 minit, petang ada 10 minit. Tadi kita berzikir lama mana ni? Mula-mula kita baca Wirdul Latif. Lama mana Wirdul Latif? 15 minit je. Kemudian kita istighfar. Mana kita istighfar? 5 minit je. 20 minit je. 20 minit tu padang sembang kedai kopi je. Padang, orang kata padang sembang je. Padang tengok WhatsApp je. Dah nak buka Facebook lagi 20 minit habis dah. Apa salah kita ambil sebahagian daripada waktu kita untuk kita berzikir kepada Allah, masuk dalam kategori az-zakirin Allah waz-zakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman. Akhir zaman kita perlu kepada penjagaan. Penjagaan daripada jin, penjagaan daripada setan, daripada kalangan jin dan juga manusia. Kita perlu kepada jiwa yang kuat untuk taat kepada Allah. Nah, jadi antara yang boleh menjadi asbab perlindungan kepada kita, sama ada kehidupan atas dunia ataupun kehidupan di akhirat, sama ada bahaya yang menimpa jasad kita ataupun menimpa hati kita, tak lain tak bukan adalah zikrullah. Antaranya zikir yang disusun oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, iaitulah Wirdul Latif yang kita baca tadi. Kalau kita baca pagi sekali, baca petang sekali, kita akan berada dalam penjagaan Allah selama 24 jam. Sebab zikir-zikir itu, item-item dia tu diambil daripada hadis ni baginda Nabi khabar. Baca yang ini akan dijaga daripada kejahatan syaitan sehari semalam. Baca yang ini akan terjaga daripada sihir. Baca yang ini tak akan berlaku perkara-perkara yang buruk kepada dia selama 1 hari. Dan nak benda lagi, para ulama dah susun untuk kita, cuma tinggal kita baca saja. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kesempatan kepada kita untuk kita baca zikir-zikir ni pagi dan juga petang. Apa-apa zikir lah, tapi sebaik-baiknya zikir yang disusun oleh mereka yang berautoriti, para ulama yang amilin, yang terkenal dengan kewaliannya, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan ibadat dia. Dia cukup-cukup meninggalkan kesan yang baik kepada kita. Talibul ilm, penuntut ilmu, mesti kena ada zikir. Paling-paling zikir pagi, zikir petang mesti kena ada. Sebab talibul ilmi adalah orang yang paling perlu mendapat perlindungan daripada Allah, supaya dia dapat ilmu yang bermanfaat, supaya kehidupan dia tu tak payah. Untuk ilmu dia dapat pun tak payah, dia nak dapat pandangan daripada Tuhan pun tak payah, dengan sebab dia ada zikir yang menjadi asbab perlindungan kepada dia pagi dan juga petang. Jadi kita kena rasa bertuah sangat-sangat, rasa bersyukur sangat-sangat, sebab kita dah habis masa kita 20 minit untuk berzikir. Kalau seorang-seorang tu gelak gambar tu. Mana ni? Tapi ramai-ramai kita ada kekuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan tu kepada kita sehingga kita boleh istiqamah dalam zikrullah, seperti mana kita boleh istiqamah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai kat mana dah? Sampai kat mana dah? As-salisah. Okey, syarat Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wa salisu anna alladhi sabaqa yakunu mithla ma yara fi al-ajal wa darajat la fi as-surati. Ala tara anna shaykha الهرمة الفانية التي سبق منه الزنا فقط عن طريق إذا أراد أن يقول عن ذلك
يمكنه التوبة لا محالة إذ لم يغلق عنه بابها ولا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع الطريق إن هو لا يقدر الآن على فعل ذلك فلا يقدر على ترك اختياره. Baik, fathallahu laka wa hadaka wa ja'alaka minas salihin. Jadi yang ketiga pula syarat taubat ataupun penjelasan kepada definisi taubat. Taubat ni penting. Sebab kalau kita tak taubat, kita akan dibelenggu dengan dua kesialan. Sial yang pertamanya apa? Ingat tak lagi? Sial yang pertamanya apa? Iaitulah kita terhalang daripada taufik. Terhalang daripada untuk mendapat kekuatan nak melaksanakan ibadat. Bila tak ada kekuatan melaksanakan ibadat kita kosong. Hidup kita akan jadi kosong. Kosong daripada ibadat. Hidup yang kosong daripada ibadat, itu hidup yang tak ada makna. Sebab nilai yang kehidupan kita, makna daripada kehidupan kita ialah ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tak cipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Jadi macam mana kita nak beribadat kalau kita tidak ada kekuatan untuk beribadat? Kekuatan itulah dinamakan taufik. Taufik akan terhalang kalau kita tak bebaskan diri kita daripada dosa. Dengan makna kalau kita tidak bertaubat, kita masih lagi berada sebagai ataupun dalam senarai musirrun. Musirrun, orang yang masih mengekali dosa. Yang ketiga, syarat yang pertama apa dia? Syarat yang pertama apa dia? Syarat yang pertama apa dia? Apa dia? Tarkul ikhtiyari dzambi. Tarku ikhtiyari dzambi. Dengan makna meninggalkan memilih untuk berbuat dosa yang sama ataupun yang setara pada masa yang akan datang. Makna tu yang pertamanya, syarat dia mestilah kita berazam untuk tidak buat lagi dosa. Nak berazam untuk tidak buat lagi dosa, mesti kita kena berhenti terlebih dahulu. Kalau tak berhenti lagi, ya tu orang tak panggil berazam tu. Dia berhenti dah, barulah dia berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa yang sama tarah. Dosa yang sama. Nak berhenti tu mesti menyesal terhadap dosa yang kita buat. Makna dosa tu kita menyesal. Menyesal tu mesti kerana takut kepada Allah. Tapi kalau kita takut jawatan kita hilang, kita takut orang kutuk kita, kita takut kita kena hukuman daripada masyarakat, waktu bukan taubat. Waktu dia hanya berhenti daripada buat jahat. Hak ni dia takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia dengar azab Allah amat pedih. Dia dengar betapa hinanya orang yang dihina oleh Allah. Betapa huru-haranya orang yang hidup yang tidak mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut kepada Allah. Kerana dia takut kepada Allah, dia menyesal terhadap dosa yang dia buat. Sebab dosa yang dia buat itu akan menjadi asbab kesialan dia di dunia dan juga di akhirat. Makna dia menyesal kerana takut kepada Allah. Kemudian dia berhenti. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa akan datang. Cuba tengok. Dengan kata berazam, tarku ikhtiyar az-zambi itu dah masuk dua rukun taubat yang sebelumnya. Pertamanya menyesal, yang keduanya berhenti daripada buat. Yang ketiga ni Imam Ghazali letak hak nombor 1. Iaitulah kita berhenti daripada pilih untuk buat. Tarku ikhtiyar. Dakik dia punya apa? Dia punya definisi dia. Tarkul ikhtiyar. Tarku makna benda? Tarku makna benda? Meninggalkan. Ikhtiyar, memilih. Tinggal pilih. Tinggal pilih, makna benda tinggal pilih? Tinggal pilih dosa. Mana kita meninggalkan memilih dosa. Maknanya kita berazam untuk tak nak buat lagi dosa tu. Lagi kita tak berazam, lagi itulah kita tak masuk di kalangan orang yang bertaubat. Walaupun kita istighfar buih mulut kita. Dia istighfar, Astagfirullah. Tapi tak ada rasa menyesal pun terhadap apa yang kita buat. Dan tak ada keazaman untuk meninggalkan perkara yang kita buat tu pada masa yang akan datang. Maka itu bukan orang yang bertaubat.
itu hanya orang beristighfar. Itu hanya orang yang istighfar pun istighfar hanya di mulut saja, tak memberi kesan apa-apa pun. Cuma orang kata daripada badak baik kuda, daripada tadak baik tak ada. Makna daripada nyanyi baik istighfar, daripada orang kata nyanyi baik Astaghfirullah Rabbal Baraya. Tapi kesannya tidak, sebab dia bukan taubat. Dia hanya sebut di mulut saja. Yang pertama. Yang keduanya pula, pernah buat dosa. Itu syarat yang pertama taubat ni. Kalau tak pernah buat dosa, itu tak dipanggil orang yang bertaubat, tapi dipanggil orang yang jaga dia punya diri dia. Orang yang jaga diri dia dengan orang yang bertaubat, hebat orang yang jagalah. Sebab orang yang jaga hidup dia tak pernah tercemur. Siapa mereka itu? Para Nabi dan juga para Rasul. Orang ni dia tak buat dosa. Kita manusia biasa, dalam banyak keadaan kita buat dosa. Jadi taubat kita tu memang taubat yang sebenar. Manakala Nabi dan juga Rasul, dia beristighfar bukan kerana dia ada dosa, tapi kerana sebab-sebab yang lain. Jangan sekali bila Nabi kata dia beristighfar tak kurang daripada 70 kali sehari, kita beranggapan bahawa Nabi juga buat dosa. Jengkreng habis kita. Sebab Nabi dia maksud. Ini yang ketiga ni. Yang ketiga, annallazi sabaqa anhu, bahawa sesungguhnya dosa yang terdahulu, anhu daripada seseorang hamba itu, seseorang hamba yang bertaubat tu. Maknanya dia berazam untuk tidak mengulangi lagi, untuk tidak melakukan lagi dosa yang sebelum pada tu dia pernah buat. Kalau dosa yang sebelum pada tu dia tak pernah buat, maka itu bukan orang yang bertaubat. Itu orang yang muttaqin, ataupun orang yang bertakwa, orang yang jaga diri dia daripada jatuh ke dalam dosa. Annallazi sabaqa anhu, bahawa sesungguhnya dosa yang dahulu, yakunu mislal ladzi yatruk ikhtiyarah, adalah ia seumpama dosa yang dia pilih untuk nak tinggal. Dosa yang dia pilih untuk nak tinggal tu masih belum berlaku lagi, sebab dia berazamkan untuk tidak buat dosa. Dosa yang dia nak tinggal tu sama dengan dosa yang telah lepas. Sama itu dari sudut mana? Dari sudut rupa ke? Kalau dari sudut rupa, itu sebahagian daripada taubat. Bukan taubat dengan makna yang lagi luas. Tapi, kita tengok sini. Fil manzilah, mislul ladzi yatruk ikhtiyarahu fil manzilah wad darajah. Seumpama dosa yang telah lalu itu adalah seumpama dosa yang dia nak tinggal. Dosa yang dia nak tinggal ni dengan dosa yang lama sama tu dari sudut manzilah, dari sudut kedudukan, dari sudut darajat. Maknanya orang panggil jenis dosa. Mestinya dosa yang sama. Kalau didefinisikan yatruk ikhtiyarahu fi as-surah, kalau didefinisikan begitu, maka di sana adalah orang yang tak mampu untuk nak bertaubat. Adalah orang yang tak mampu nak bertaubat. Sebab apa? Sebab setengahnya dah penzina sebagai contohnya, dah kena nyakit dah, nak mati lela dah, nak berzina pun dah orang dah. Bagaimana dia nak menolak akan memilih untuk berzina dalam keadaan dia tak mampu dah untuk nak berzina? Perampok contoh, nak taubat daripada dosa merampok, tua kereta dah, nak jalan pun dah orang dah. Orang kata nak tengok orang pun kena akad kening dah. Dia nak taubat ke mana? Kalau didefinisikan taubat itu tarku ikhtiyari dzambi sabaqa misluhu fi surah. Fi surah dengan makna merampok. Dalam keadaan dia nak tinggal ke mana, nak tinggal memilih perbuatan merampok ke mana, dia sendiri pun dah tak mampu untuk nak merampok. Jadi waktu itu definisi taubat itu akan menjadi sempit. Dia akan merujuk kepada orang yang masih lagi mampu untuk buat jahat, tapi dia memilih untuk tidak buat jahat saja. Manakala orang yang memang tak mampu dah buat jahat, tak mungkin lagi untuk dia bertaubat, sebab dia tak boleh nak pilih dah. Nak pilih ke mana? Tak boleh nak pilih dah. Dia nak tinggal ke mana? Oleh sebab itulah definisi taubat bukan
fi as-surah tapi fi manzilah. Makna dia nak tinggal dah dosa. Orang yang tak mampu nak merampok, tapi dia boleh tak ngutuk orang dengan mulut dia, masih lagi boleh. Maknanya dia taubat daripada nak merampok dan juga dosa-dosa yang sama dengan merampok itu. Ini orang panggil fi al-manzilah, pada kedudukan, pada kedudukan. Yang mana kedudukan apa? Sama-sama dah dosa. Makna walaupun dia tak boleh buat dah dosa tu, tapi masih lagi dia boleh buat dosa lain. Sekarang dia berazam untuk tidak buat dosa tu dan juga dosa-dosa lah lain, dan dia menyesal terhadap dosa yang dia pernah buat dulu. Jadi di situ orang yang tak mampu dah untuk nak buat pilihan, nak meninggalkan dosa, masih lagi ada ruang untuk dia bertaubat sama sekali. Dengan makna orang yang pernah berzina dulu ataupun orang yang pernah merampok dulu, dia dah ogok dah nak berzina, dah ogok dah nak merampok, sebab duit pun tak ada, orang pun tak kenal dia sekali, kekuatan pun dah tak ada dah. Masih tak dia boleh untuk nak bertaubat? Masih lagi boleh. Dengan makna dia berazam kuat-kuat dalam hati dia untuk tidak mengulangi lagi dosa yang sama dan juga dosa-dosa yang lain pada masa yang akan datang. Bila dia berazam dalam hati dia tak nak mengulangi dosa yang sama dan dosa-dosa yang lain yang masih berada dalam kemampuan dia, makna dia kembali kepada Allah. Dosa dia tu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wasalisah anna allazi sabaqa anhu, bahawa sesungguhnya yang terdahulu daripadanya itu, iaitu dosa yang dia buat dulu, yakunu misla allazi, adalah seumpama dosa yang yatruk ikhtiyarahu, dan dia tinggal memilihnya, fil manzilah, dari sudut kedudukan. Maknanya dari sudut semua itu adalah benda dosa. Wad darajah, dan juga darajah, la fi surah, bukan pada rupa. Sebab kalau pada rupa, orang yang dah tak boleh memilih, dia tak mampu lagi untuk bertaubat. Ala tara, tidakkah kamu melihat, anna syaikhal harima, bahawa sungguhnya orang tua yang harima ni yang tua sangat-sangat dah, al-fani, yang binasa dah, yang nak mati lela dah, allazi sabaqa minhu zina, yang dosa dia yang terdahulu adalah zina, wa qat'ut tariq, dan merampok, idza arada an yatub an zalik, apabila dia nak bertaubat daripada dosa tersebut, tumkinuhu at-taubatu, dia masih lagi boleh bertaubat walaupun dia tak mampu. Kalau kita definisikan tarku ikhtiyari zambin sabaqa misluhu fi surah, berarti dia dah ditaubat dah. Sebab dia tak mampu untuk nak buat pilihan lagi dah. Pilihan dia hanyalah satu. Bila satu nak pilih mana? Dia tak mampu untuk nak buat dosa lagi. Tapi pintu taubat untuk dia masih lagi terbuka. Habis itu. La mahalata ay la syakka fi. Ada ulama kata orang yang macam ni tak boleh taubat. Dia masih boleh taubat. Idh lam yughlaq anhu babuha, kerana pintu taubat tu masih lagi belum ditutup untuk dia. Lam yughlaq anhu, kerana belum ditutup daripadanya, daripada hamba yang nak bertaubat tu, babuha, babut taubah, pintu taubat. Bila pintu taubat tutup? Seorang tu tak nak taubat dah bila? Apabila berlakunya kiamat. Sama ada kiamat besar ataupun kiamat kecil. Sebelum berlaku kiamat tu tak boleh taubat dah. Kiamat besar dengan terbitnya matahari di sebelah barat. Kiamat kecil bila ruh sampai ke halqah. Mati tu kiamat kecil tu. Bila-bila masa boleh berlaku tu. Tak kira orang muda orang tua tu. Kalau kita tak taubat, mati mari dengan ngejut, roh sampai ke halqam, Tuhan buka hijab, baru kita sedar bahawa kita akan mati, baru kita nak taubat. Waktu tu taubat kita telah tidak diterima sebab pintu taubat telah tertutup. Jadi bila kita nak taubat? Bila kita nak taubat? Sekarang. Daripada apa saja kesilapan kita. Walaupun dalam kelas tengah duk belajar, astagfirullah, ampunilah, mari dosa-dosa lama. Ampunilah ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa aku ya Allah. Pada ni aku tak buat dah gitu. Aku tahu bodohnya aku bila aku buat perkara tersebut. Baik. Bukan setakat bodoh dengan dah tau, dengan bobonya aku. Maknanya kalau kita melengah-lengahkan taubat, sebab
Malaikat dak khabar ke kita nak bagi bila. Dan Tuhan buka hijab tu mengejut. Mengejut. Bila dah buka hijab, nampak selalu dah malaikat dah mari dah. Malaikat rahmat dah susung dah. Kalau malaikat azab dah susung dah. Malakul maut dengan muka yang amat bengis. Allah waktu tu baru asyhadu an la ilaha. Tak ingat dah, ada dah. Waktu tu dia duduk debar perut dia je. Roh dia, malaikat suruh tubik tak nak tubik pun. Sehingga malaikat kejang. Tahu makna kejang? Orang Terengganu dia faham kan? Orang Terengganu boleh belajar dengan orang Terengganu. Orang kata halang-halang mari ke Terengganu belajar bahasa Terengganu. Kejang, pegang, senjoh. Roh tu Nabi kata seumpama apa? Seumpama besi yang ada cerucuk yang dipadatkan dalam kapas yang basah. Kapas padat besi tadi, kemudian ditarik besi itu dengan kuat. Macam mana jadi? Kapas tu jadi macam mana? Berkepar kapas. Ini roh orang yang jahat. Roh orang yang baik, ketika malaikat suruh keluar, dia akan keluar seumpama air yang keluar daripada tekor. Masa air keluar daripada tekor tu pun Nabi kata innalil mauti sakarat. Kematian itu ada sakit nak mati. Nabi sendiri getar dia punya lidah. Cuba bayangkan kalau hak disenjah begitu macam mana. Sanggup ke kita nak berhadapan dengan situasi itu? Semestinya tak sanggup. Bila tak sanggup, biar tubik daripada lubuk hati kita, astagfirullah. Ampunlah segala dosa-dosa. Ya. Sebab dosa ni majar yang menyebabkan kita kesudahan kita begitu. Dalam keadaan kita tak mampu, tubuh kita ni lemah nak berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata apa lagi? Dia kata begitu. Wala yumkinuhu, dan dia tidak mampu lagi. Yumkinuhu tidak membolehkan dia, dengan makna dia tidak mampu. Tarku ikhtiyari, meninggalkan memilih tu tak mampu dah. Sebab tak ada pilihan dah. Nak pilih apa benda lagi? Kita orang segar ni boleh. Kalau kita nak buat dosa boleh. Kalau kita tak nak buat dosa pun boleh. Yang kita tolak hak nak buat dosa, kita nak hak buat pahala, kita tolak buat dosa, dengan makna kita paksa diri kita untuk berazam seberapa yang kita mampu tak nak ulang lagi dosa yang sama. Tapi kalau orang lembek dah, nak tumbuk orang tangan ketul dah, Parkinson dah kena. Hak dosa dia sebelum ni dosa tumbuk orang nelang sangat, orang peking sangat, lambat orang salah sikit lemah orang jatuh. Ini tak boleh dah. Dia masih lagi boleh bertaubat selama mana dia tidak menghampiri kiamat, sama ada kiamat besar dengan kiamat kecil. Kiamat besar ditandai dengan naik matahari di sebelah barat. Jadi taubat dah. Taubat pun tak ada kawan. Dan ramai orang bertaubat. Taubat tak ada benda dah. Dan nyawa sampai ke halqum, waktu tu Firaun pun taubat. Bila nyawa sampai ke halqum, Firaun pun taubat. Tapi taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab bila dia tengok hakikat, dia tengok benda Nabi kabur tu nampak belaka. Kita jangan sampai ke tahap tu. Jangan sampai ke tahap tu, taubat awal-awal. Taib. Wa qata'u tariq, dan dia tak mampu lagi untuk meninggalkan, memilih untuk merompok. Qata'u tariq ni maknanya merompok. Qata'u tu maknanya kerak. At-tariq kerak jalan. Siapa orang dia nak jalan, tak boleh nak meneruskan perjalanan. Sebab apa? Sebab barang-barang bekalan habisnya ambil dia. Tak nak jalan buat lagi, balik bodoh kau. Hanya orang panggil kotak utari. Zaman sekarang orang panggil apa? Perompok. Zaman dulu perompok tengah jalan lah. Perompok tengah jalan. Idhu wa la yaqdiru sa'ata ala fi'li dhalik. Kerana orang-orang tadi, dia tak mampu walaupun sedetik untuk nak buat dosa yang sama. Kalau fi surah definisi gitu, maka dia tak mampu untuk bertaubat. Canggah canggah dengan apa yang Nabi bagi tahu, seseorang itu boleh bertaubat selama mana roh dia tak sampai ke halqum, selama mana matahari tak terbit dari sebelah barat. Fala yaqdir ala tarki ikhtiyarihi, maka dia orang tadi dia tak mampu untuk nak meninggalkan pilihan dia tu. Tak mampu dah, sebab dia tak ada kemampuan untuk memilih dah. Sebab dia berada dalam keadaan lemah segala-galanya. Fala yasihu wasfuhu, maka tidak sah menyifatkan dia bi annahu tarikin lahu
bahawa dia meninggal dia akan ikhtiyar, tak sah. Tak kena dah. Sebab dia tak nak memilih. Mumtani'un anhu, itu tertegah daripada dia. Wa huwa ajizun, dalam keadaan dia lemah, anhu daripadanya, daripada memilih. Ghairu mutamakkin minhu, ghairu mutamakkin dengan makna dia tak mampu daripadanya, daripada memilih. Kan itu Imam Ghazali kata tarku ikhtiyari dzambin sabaqa anhu misluhu fid darajah ataupun fil manzilah, bukan fis surah. Itu baru definisi taubah yang jami' dan juga manik. Dah kita kata dulu kita duduk belajar masuk taubat menyesal terhadap apa yang kita lakukan kerana takut kepada Allah, kemudian kita berhenti, kemudian barulah berazam. Hak dua menyesal kerana takut kepada Allah, berhenti. Ada mana? Ada dalam tarku ikhtiyar itu. Ada dalam tarku ikhtiyar. Dia tidak berlawanan dengan definisi ataupun penjelasan ulama-ulama lain. Cuma ini definisi dia lagi padat. Definisi dia lagi padat. Lakinnahu, akan tetapi dia yaqdir, dia mampu. Orang yang tak mampu nak mencuri, tak mampu nak berzina, dia masih mampu tak buat dosa lain. Ada dosa lain yang dia mampu. Antaranya paling kurang, paling tak buruk sangat, buruk sangka kepada orang, dosa. Ataupun takabur, boleh. Bahkan nak mati lela masih boleh lagi. Setengah orang yang hati dia busuk, nak mati lela dah masih lagi buruk sangka kepada orang, masih lagi buat dah dosa. Maknanya bila disebut fi al-manzilah, waktu pun dia kena tinggal. Waktu dia mampu buat kalau dia nak buat, tapi dia memilih untuk tidak buat. Dengan makna dia masih ada kekuatan untuk memilih dosa yang sama-sama dosa, bukan dosa yang sama rupa. Kalau dosa yang sama rupa jadi terhalang dulu dah. Orang yang tak mampu nak buat dosa tu, dia tak mungkin untuk nak bertaubat lagi. Boleh faham? Dakik sikit dia punya definisi dia. Jadi perlu kepada penjelasan yang panjang sikit. Mana ni? Fala yasabis itu. Lakinnahu yaqdir ala fi'li ma huwa mislu zina. Ini fi darajah ataupun fi manzilah. Tapi dia masih lagi mampu untuk buat sesuatu yang seumpama zina. Wa qat'it tariq, dan seumpama perampok. Apa benda yang seumpama zina dan perampok tu? Iaitulah buat dosa, sekalipun darjat dosa tu tak sama lagi. Wa darajah kal kadhibi, seperti dusta. Wal qadhfi, seperti menuduh orang berzina. Wal ghibati, seperti mengumpat. Wan namimati, seperti jadi batu api. Nak zina dah agak dah, nak rapok dah agak dah, tapi mulut beza lagi. Duk khabar orang ni buat gini, orang ni buat gini, duk cara orang lagi. Mana orang yang bertaubat, orang yang meninggalkan segala-galanya. Mana-mana dosa yang seumpama dosa yang pernah dia buat pada manzilah, pada darajah. Manzilah darajah tu maknanya pada sama-sama dosa. Dia boleh tinggal. Banyak lagi dosa-dosa yang dia boleh buat dan dia meninggal. Pilihan dia untuk nak buat dosa tersebut. Okey. Jami'i zalika ma'asin, kerana semuanya itu adalah ma'asin, iaitulah jamak kepada maksiat. Maka dia samalah dari sudut darajat, dengan makna itu semua adalah dosa. Wa in kana al-ithmu, sekalipun dosa itu yatafawatu, dia berbeza-beza, berbeza-beza fi kulli wahidatin, pada setiap satu daripada dosa tu, bi qadariha, mengikut qadar masing-masing lah, mengikut qadar satu-satu dosa. Tapi dia berkongsi sama pada kata dosa, pada kata itu adalah maksiat. Itu adalah maksiat. Lakin akan tetapi jami'i hadhil ma'asi, semua maksiat-maksiat ini, maksiat mana? Maksiat yang far'iyah, maksiat hak jenis ranting. Di sana ada maksiat hak jenis usul. Maksiat jenis usul tu jadi kafir tu. Ni? Waktu perbuatan kufur, itu perbuatan syirik. Waktu maksiat usul. Manakala selain daripada waktu hak yang tak jadi kafir, hak ni orang panggil maksiat ranting, maksiat furu'.
Kalau kita kata ketaatan, ibadat yang usul apa dia? Ibadat yang usul mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau tak mengucap kau tak jadi orang Islam kita. Kemudian sembahyang, puasa, haji dan sebagainya, itu adalah ibadat yang furu', amal yang furu'. Dosa pun kita juga. Dosa yang usulnya syirik, dosa yang usulnya kufur. Dosa-dosa lain semuanya adalah furu'. Maka semua dosa yang ada sekalipun berbeza dari sudut besar dan kecil dia sama dari sudut dia adalah dosa, iaitulah dosa furu'. Kulluha bimanzilati wahidah, semuanya itu berada pada kedudukan yang satu, pada darjat yang satu. Wahia duna manzilati al-bid'ah, dia berada di bawah daripada dosa bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan di sini bid'ah mana ni? Bid'ah yang jenis akidah. Kebiasaan ulama-ulama akidah bila dia sebut bid'ah, maksud dia adalah bid'ah dari sudut akidah. Sebab bid'ah dari sudut akidah menyebabkan semua amalan kita ditolak. Kalau orang tu berzina, tak semestinya amalan lain dia ditolak tak. Orang tu mengumpat, tak semestinya amalan. Tapi kalau dalam hati dia iktikad Tuhan tu ada tangan, ada kaki, ada tempat tinggal, macam ke kita juga, semua amalan dia akan ditolak. Ataupun dia kata ada makhluk Tuhan yang boleh buat seperti mana perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, habis amalan dia ditolak. Kalau sampai ke tahap kafir, dia kata Tuhan pun ada tangan, ada kaki, ada tempat tinggal, sama dengan tempat tinggal kita, saling tak tumpah tu jadi kafir tu. Ni orang Wahabi pun dah kata gini. Orang Wahabi dah kata gitu. Hak kata gitu adalah golongan mujassimah yang khalisah. Dalam sejarah umat Islam ada golongan mujassimah yang khalisah. Ni dia kata Tuhan macam ke kita, lek-lek. Tinggi Tuhan 70 hasta macam ke tingginya Nabi Allah Adam. Tuhan juga jisim seperti mana jisim kita. Hak ni kafir bil ijma', dengan ijma' seluruh para ulama. Sebab tak samanya Tuhan dengan makhluk itu adalah usulul aqidah. Itu asas umbi kepada akidah kita. Okey. Bid'ah wa manzilatil bid'ah duna manzilatil kufur. Bid'ah pula berada di bawah darjat kufur. Kufur dahsyat lagi. Hak kufur tu memang kekal dalam api neraka lah. Hak bid'ah masih ada peluang untuk mendapat pengampunan daripada Tuhan. Mana kalau Tuhan apung, dia senyum mewek, dia masuk dalam syurga. Boleh tak Tuhan nak apung? Boleh Tuhan apung. Ada ke tak Tuhan apung? Ahli bid'ah Allahu'alam, segala kepada Allah. Tapi kalau Tuhan nak apung, Tuhan boleh apung. Tapi dosa syirik, dosa kufur, waktu Tuhan tak akan apung selama-lamanya. Daripada mana kita tahu? Kerana Tuhan kabur gitu. Tuhan kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa-dosa syirik. Allah tak akan ampun dosa-dosa syirik, dan Allah akan ampun bagi orang yang dia kehendaki dosa yang lebih bawah daripada syirik, antaranya dosa bid'ah, antaranya dosa yang hanya melibatkan kepada pengamalan yang zahir sahaja. Baik. Falidzalika, dengan sebab itu tasihhu, masih lagi sah. Sah apa? Sah taubat. Minhu, daripada orang tua, orang yang tak mampu untuk nak pilih buat maksiat yang pernah dia buat maksiat sebelum daripada itu. Falidzalika, maka dengan sebab itu tasihhu sah minhu, daripada orang tadi, at-taubatu, taubat aniz zina, taubat daripada zina, wa qat'it tariq, dan taubat daripada merompok selama mana dia masih nyawa dia tak sampai ke halqa, selama mana matahari masih belum terbit daripada sebelah barat. Jadi orang kata Firaun pun bertaubat masa dia akhir kehidupan dia bertaubat. Firaun betul ke tak? Betul ke tak Firaun taubat? Betul taubat, tapi taubat dia bukan nak bertaubat dah. Dan taubat dia tidak diterima oleh Allah. Semua orang bila Tuhan buka hijab, waktu tu Rabbana absarna, mana dia akan percaya sungguh apa yang Nabi khabar. Semua orang gitu. Tapi percaya pada waktu tu dan nak kembali kepada Allah pada waktu tu tidak diterima, sebab pintu taubah telah
telah ditutup. Orang taubat waktu tu, itu bukan taubat. Itu hanyalah penyesalan yang berpanjang. Sekalipun dari segi bahasa orang panggil taubat kok. Sebab dia takut kepada Allah, dia nak kembali kepada Allah. Dari segi istilah bukan taubat dah. Sebab waktu untuk bertaubat dah dah habis dah. Bila habis waktu dia, tak ada lah perbuatan lagi. Baik. Warabi' yang keempat pula. Syarat taubat yang keempat pula. Antakuna tarku ikhtiyarihi, bahawa adalah meninggal memilihnya akan dosa tu. Ta'ziman lillahi azza wa jalla, kerana ta'zim kepada Allah. Ta'zim kepada Allah sebab dia kenal Allah. Dia tahu Allah ni maha perkasa, Allah ni maha agung, Allah ni maha sempurna. Jadi dia membesarkan Allah, dia menyesal atas kebodohan dia, langgar perintah Allah. Wa hadran, dan kerana takut min sakhtihi, takut daripada kemurkaan Allah. Sebab dia tahu di sebalik kemurkaan itu akan dimanifestasikan azab. Neraka tu orang kata manifestasi daripada kemurkaan Allah. Makna ni dia menyesal, dia meninggal dan dia berazam bukan kerana dia takut jawatan dia hilang. Bukan dia takut kena tak boleh masuk Dewan Perperasaan. Takut kena bar di ustaz sebab dah mari kelas ke. Kan? Kalau waktu kan orang kita taubat. Waktu dia berhenti daripada tidak hadir ke kelas saja. Taubat ni kerana dia mula menyesal malunya, aku bodohnya, aku baru bodoh aku. Tuhan buka peluang seluas-luasnya untuk aku belajar. Tiba-tiba aku bersia-sia kan. Patutnya aku dapat tahu banyak dah. Sekarang banyak benda lagi aku tak tahu. Sampai ke peringkat aku langgar perintah Tuhan. Aku tak sedar bahawa aku langgar perintah Tuhan. Nanti aku akan berhadapan dengan azab Tuhan. Aku tak mampu berhadapan dengan azab Tuhan. Mana ada kaitan dengan Tuhan. Dia menyesal kerana tu. Kemudian dia pun berhenti daripada tak pergi kelas. Dengan cara dia pergi kelas, kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa akan datang. Ini orang yang bertaubat kepada Allah. Ini orang yang dinilai di sisi Allah. Dia akan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebab Tuhan kata ke mana? Innallaha yuhibbut tawabin. Allah tu sayang kepada orang yang bertaubat. Bukan Allah tu yuhibbul mumtani'in, bukan. Allah tu sayang kepada orang yang tahan diri dia daripada buat dosa. Dah. Allah tu tahan sayang kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Baik. Ta'ziman lillah, kerana membesarkan Allah, kerana mengagungkan Allah. Bila kita nampak dia agung, tiba-tiba kita tahu kita lawang dia, debur perut lalu kita. Orang backing, orang ada kuasa, raja pula. Tiba-tiba kita sedar, kita buat sesuatu yang dia marah. Mana keadaan kita pada waktu itu? Kita akan menyesal kerana kita ta'zim kepada dia. Kemudian kerana kita takut kepada kemurkaan dia, hukuman daripada dia. Bahaya ni kalau aku buat lebih kurang, boleh nyolah aku ni. Faham tak? Orang panggil parah ni. Kalau aku lawan Tuhan tak taubat kok. Kalau kena ketik di lebah pun, dalam keadaan ketik lebah tu ada khasiat dia. Aku dah cakap dah. Muka kena, mata kena, dalam hidung dah cakap dah. Cuba bayangkan kalau kena patuk di ular yang diperbuat daripada api neraka yang lebih besar daripada tekuk-tekuk unta. Cuba bayang kalau jengking yang besar unta tu, besar lembu tu gingat kita kau ni. Bisa dia pula bukan bisa biasa rock ke kita. Memang carinya sungguh tilah. Nampak ni? Sakit gigi pun tak tahan. Cuba bayang, apa benda kita pernah rasa sakit? Pernah sakit gigi tak? Pernah. Orang rasa mau. Tak boleh nak makan ubat. Sakit pun sakit kuat. Saya masa duduk Kuzar dulu, belajar Kuzar, pernah sakit gigi. Malang, nak pergi kat klinik tak ada dah. Nak cari Panadol tak ada. Allah. Ngak ni, ngak. Orang cakap berasa nak tumpuk. Sakit ni. Itu baru seputung gigi tu, baru seputung. Hidung tak sakit, mata tak sakit, telinga tak sakit, pipi pun tak sakit, tangan patah lagi, kaki tak sakit sikit yang berharap. Baru seputung. Betapa seksa ni itu. Cuba bayang kalau 32 putung.
atas bawah. Cuba bayang sakit yang sama pah ke gusi, sakit yang sama pah ke dagu, seluruh muka, mata, seluruh jasad. Ganda pula 1000 kali ganda Allah, mati. Api neraka lebih dahsyat daripada itu. Hukuman Tuhan lebih dahsyat daripada itu. Dalam keadaan dahsyatnya hukuman Tuhan, di sebelah kanan ada syurga Tuhan. Pintu dia Tuhan buka luar-luar. Dan Tuhan buat syurga tu untuk kita masuk. Tiba-tiba tak nak masuk, waktu nak pilih ni juga duk cokeh pintu ni, neraka waktu Tuhan tutup kan. Apa-apa. Tuhan buat neraka nak suruh kita jauhkan diri daripada neraka waktu yang kita dekat. Tuhan buat syurga nak suruh kita masuk. Tuhan buat syurga untuk kita masuk. Tuhan buat syurga untuk kita jauh. Tuhan buat neraka untuk kita jauhkan daripada api ni. Kita tak mampu nak berhadapan dengan azab api ni. Okey. Jadi jalan selamatnya tubu ila Allah. Kembali semula kepada Allah. Roh kita dah sampai di halqah. Ada kita ni dah sampai ke halqah dah roh kita. Adalah Tuhan buka dah hijab. Nampak dah malakul maut. Tak seorang pun dalam masjid. Jadi inilah saat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Basahkan lidah kita dengan istighfar. Paling kurang 27 kali di waktu petang. Istighfar untuk diri kita dan istighfar untuk baginda Nabi, untuk umatnya baginda Nabi, dan kita sebahagian daripada mereka. Lalu Tuhan pun mereka, kita pun termasuk sama. Kerana ada di kalangan mereka, di kalangan para awliya, di kalangan para ulama, orang-orang yang Tuhan pandang kepada mereka. Harapan kita dengan pandangan Tuhan kepada mereka, kita pun dapat rahmat yang sama. Amin ya rabbal alamin. Baik. Habis itu min sakhtihi, daripada kemurkaan dia, wa alimi iqabihi. Alim makna terlalu sakit, alim terlalu sakit, iqabihi balasan dia. Dah kita nak mikir mujarradan, secara mujarrad, maknanya semata-mata. Waktu orang panggil taubat. Kerana apa? Kerana ta'zim Allah, kerana takut kepada Allah, kerana bimbang kepada azab Allah. Kerana tu kita menyesal. Dan kerana penyesalan itu kita berhenti daripada buat dosa, dan kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa akan datang. Itulah taubat yang sebenar. Itu yang dimaksudkan dengan taubat yang nasuha. Baik. La li rugbatin dunyawiyah, bukan kerana keinginan duniawi. Ada orang dia tak makan rasuah, dia berhenti dah, aku taubat dah, dia kata. Sebab apa? Sebab takut kena igak, dan kena igak kena pecat kerja, susah pula. Ini bukan orang yang bertaubat. Aku taubat dah, tak mau bawa kereta laju-laju, buat accident dah sekali. Taubat dah, aku tak bawa dah, aku tahulah, tak mau bawa dah. Sebab apa? Sebab takut accident. Itu bukan orang taubat. Orang taubat ni sebab apa? Sebab takut kepada Allah. Nasib baik tak mati. Kalau mati bunuh diri. Allah berhadapan dengan azab Allah. Sebab kita yang usaha untuk bawa macam orang gila tu. Itu orang taubat. Lain dengan orang yang tahan diri. Kalau li rughbatan dunyawiyah, kerana keinginan dunia, ini bukan orang yang bertaubat. Bukan bertaubat. Au rahbatan minan nas, ataupun takut kerana orang. Takut orang. Rahbah ni takut orang. Kita jadi batu api, tuang dia tahu, kita apa kita pelepas. Taubat dah, aku dah menjadi batu api. Itu bukan orang taubat tu. Itu orang takut kepada orang. Taubat ni kerana takut kepada tu Tuhan. Kena ingat ni. Taubat kerana takut kepada tu Tuhan, bukan takut kepada orang. Au talabi sana, ataupun menuntut puji-pujian daripada orang. Aku tak boleh tinggal dah semayang sebab nak suruh orang puji sebagai contohnya. Jadi orang baik. Itu bukan taubat. Au sid ni orang panggil kata-kata baik. Sid ni orang panggil macam puji-pujian jugalah. Oh, dia tu bagus, semayang dia okey dah ni. Dia tak tinggal dah semayang, dia tak ngupak orang dah, nampak warung tu barkung dia. Itu bukan taubat. Itu dia buat sesuatu kerana orang. Bila kita buat sesuatu kerana orang, nanti Tuhan akan suruh minta pahala daripada orang tu. Selok keralah kita ketika mana ada orang yang boleh bagi pahala kecuali Allah Subhanahu Wa Taala.
Au dhafin fi nafsi, ataupun kerana lemah. Tubuh kita dah ogok dah, nak buat dah ogok dah. Buat dah, taubat dah, aku tak buat dah. Itu bukan taubat. Au fakrin, ataupun kerana fakir. Dah ogok dah, nak langgang astro. Hak tengok movie tu, hak maksiat tu. Tak ogok dah, tak apa dah. Aku taubat dah, tak mau beli dah astro. Tak ada piti dah, contohnya. Hak tu bukan taubat. Itu bukan taubat. Au ghairi zalika, ataupun selain daripada itu. Iaitulah selain daripada kerana ta'zim akan Allah dan takut akan Allah. Mana selain daripada kerana Allah, maka itu tidak dinamakan dengan taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan taubat yang benar kepada kita. Taubatan nasuha. Baik, Nabi. Fahadi syaraitit taubah wa arkanuha. Inilah syarat-syarat taubat dan juga rukun-rukun dia. Supaya taubat kita sah. Bagaimana orang yang beristighfar sampai buih mulut dia, tetapi dia tidak pernah bertaubat di sisi Allah. Sebab apa? Sebab jahil, sebab tak ada ilmu. Kerana itu apa-apa sahaja ibadat yang kita nak buat mesti didahului dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, tidak diterima. Baik. Fa idza hasalta, apabila engkau memperolehi dah Pak syarat ni yang secara tak langsung jadi 6 syarat. Kalau nak pecah lagi jadi 7 syarat yang menjadi syarat kepada taubat ataupun rukun kepada taubat ni. Bila kamu dah dapat dah, hasalta dengan makna kamu memperolehi dah, wastakmalta, dan kamu telah dapat melengkapkan dia. Boleh setiap satu ni kita lengkap lah ke dah? Syarat dia cukup lah ke dah? Kita buat itu dengan penuh pengetahuan, dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Fahiya taubatun haqiqiyah, maka itulah taubat yang sebenar, sadiqah, dan taubat yang benar. Taubat yang benar daripada tu tuang dia, dengan makna taubat yang akan diterima oleh Allah. Taubat yang sebenar orang panggil menepati sepenuhnya dengan definisi taubat. Taubat yang benar dengan makna taubat yang diikuti dengan sifat benar oleh tuang dia. Bila ada sifat benar, maka apa sahaja yang kita buat akan berjaya. Ini taubat yang benar. Dengan makna taubat yang benar, taubat yang diterima oleh Allah SWT. Sifat benar, kalau ada dalam hati kita, apa sahaja yang kita buat akan berjaya. Para ulama kata apa? As-sidqu kasayf. Benar itu seumpama pedang. Ma wudi'a fi syai' ataupun ma qudda fi syai' qata'ahu. Selama mana ditetap pada sesuatu, selama mana diletak pada sesuatu, qata'ahu, dia pasti akan mengerak sesuatu itu. Maknanya selama mana ada sifat benar dalam hati kita, pasti kita akan berjumpa dengan kejayaan. Yang pentingnya sifat benar. Mana kalau lah kita taubat dengan syarat-syarat ni, mana itu adalah taubat yang benar, dengan mana taubat yang akan diterima oleh Allah. Taubat yang bersifat dengan kejayaan. Razaqanallahu taubatan sadiqah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita taubat yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wa amma muqaddimatut taubah, ada pun muqaddimah kepada taubat. Nak suruh mari menyesal tu. Sebab taubat kalau tak menyesal, orang tak panggil taubat. At-taubah an-nadmah, Nabi kata. Taubah itu adalah menyesal. Macam Nabi kata al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Dengan makna hak paling penting, hak paling diperlukan dalam taubat itu adalah an-nadam. Makna kita menyesal. Daripada nadam itulah timbulnya nak berhenti. Dan daripada nadam itu timbulnya keazaman untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Jadi nak boleh nadam tu guna. Nak biar bila kita sebut astaghfirullah, kita dapat sebut dengan sepenuh hati kita. Orang kata nadam ni kita tak boleh buat-buat, tapi kita boleh berinteraksi dengan mukaddimah dia supaya datang ni an-nadam. Macam kita tidur lah. Tidur kita tak boleh nak buat-buat. Kita hanya boleh berinteraksi dengan mukaddimah dia supaya kita ditidur.
supaya kita diberi tidur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa muqaddimah at-taubah itu? Amma muqaddimatu taubati fa thalatha. Ada pun muqaddimah taubat itu ada 3. Kalau ni yang wajib kita kena usahakan. Mana kalau kita usahakan ini, kita akan dapat bertaubat dengan erti kata yang sempurna. Amma muqaddim fa thalatha 3. Ihdaha, satunya zikru ghayati qubhi dhunub. Kita kena ingat, zikru tu maknanya ingat. Jangan baca zakaru jadi makna lain. Zikru maknanya ingat. Kalau zakaru tu kemaluan orang lelaki. Zikru ghayati qubhi az-dhunub. Kita kena ingat, kena ingat-ingatkan, kena genung-genungkan buruknya dosa itu. Ghayah qubhi dhunub. Ghayah ni makna ngesuk kemuncak buruknya zunub. Makna betapa buruknya dosa itu. Sebab dosa ni kita lawan siapa? Kita lawan Tuhan, bukan lawan oteh bongoh. Kita kena ingat tu buruknya dosa mengopak, buruknya dosa mencuri, buruknya dosa menjadi batu api, sampai buruknya dosa takabur. Sehingga Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin min kibir. Tak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sifat takabur. Nabi kata la yadkhulul jannah annama. Tak akan bau syurga orang yang jadi batu api. Kena ingat-ingatkan diri kita buruknya dosa yang kita buat. Sama ada dosa yang zahir, lebih-lebih lagi dosa yang batin. Kena baca hadis-hadis Nabi yang Nabi cerita tentang buruknya sesuatu dosa. Lagi kita baca hadis, lagi kita tahu, lagi kita nampak buruknya dosa tadi. Ini yang pertama. Istighbarkan dalam hati kita, dalam ingatan kita, betapa buruknya dosa yang kita buat. Setengah orang dia terlibat dalam dosa sebab dia rasa sedap dosa dia tu. Dia rasa comel dosa dia tu, menguntungkan. Kita kena hadirkan, ingatkan teruknya dosa, busuknya dosa, kotornya dosa, hinanya dosa. Biar mari kita. Yang pertama. Saniyah yang kedua pula, ingatan yang kedua. Bila kita dah ingat dah buruknya dosa, hinanya dosa, teruknya dosa, sebab kita langgar perintah tu, Tuhan yang bagi serba-serbi kepada kita. Kalau orang bagi duit RM10, kita masa kita lapor, baik kita dengan dia. Kita tak akan buat sesuatu yang melukai hati dia. Betul tak? Dan kalau dia suruh sikit kita nak buat lalu, baru RM10 dia bagi. Tuhan bagi kepada kita mana? Kalau RM10 orang bagi tu Tuhan juga yang bagi. Dengar buah pinggang, berapa ribu buah pinggang. Dengar jatung, berapa ribu jatung. Dengan limpa, dengan perut, dengan usuh, dengan kemaluan untuk nak buang air, dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan telinga. Banyak tu. Dengan udara ni free je. Cuba tengok orang yang terpaksa guna oksigen tu. Allah kena bayar, ya Allah, banyak mana. Air, macam mana? Air hujan tu pun free je. Pokok, bayang kalau tak ada pokok. Tanam, tak rajin kita kena bayar sebab pijak atas tanam. Tak rajin kita kena bayar sebab turunnya hujan, sebab berlindung di bawah pokok. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mula hitung nikmat Allah, tak terhitung. Kalau orang bagi RM10, baik mu dengan dia. Hak ni Tuhan bagi segala-galanya, jahat mu dengan dia. Memang betul-betul kurang hajar. Hak ni, ini yang Imam Muhyiddin Ibn Arabi kata ni. Dia kata apa? Dia kata, ya man yarani mujrima, wahai Tuhan yang melihat aku buat maksiat, walam arahu aqibah, aku tak nampak dia terus kenakan hukuman kepada aku, baiknya dia. Kamza arahu mun'ima, berapa banyak kali aku tengok dia bagi nikmat kepada aku, tak putus-putus. Walam yarani, dan dia tak nampak aku aida, kembali semula kepada dia, jahatnya. Baiknya Tuhan, jahatnya kita. Cuba bayang, kalau seorang bagi RM100 tiap-tiap hari kepada kita, baik. Kau ni lebih pada RM100, bahkan tak mampu untuk kita nak itu. Situ kita boleh nampak betapa jahatnya dosa yang kita buat. Betapa kurang hajarnya kita dengan Allah.
dan betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila kita nampak tu kok hati kita mula dengung. Tak jadi aku. Tak jadi aku. Okey, yang kedua, zikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla. Ingat bersangatangnya azab daripada hukuman daripada Allah azza wa jalla. Cuba bayang neraka Allah mana? Baca cerita-cerita tentang azab api neraka tu, berasa sanggup ke tak? Cuba tengok cerita orang hak kena rebu hidup-hidup tu mana? Kena rebu hidup-hidup. Ada tak cerita duk kena igat dia orang asli rebu dia duk bergelapor dia. Allah, kita nampak ya Allah, kalau aku kena gitu mana? Tu baru rebu dalam air. Bukan duduk dalam api. Dan bukan duduk dalam api neraka. Cuba bayang rok ke kita nak berhadapan. Renung dia tu. Maknanya duduk nengung. Sebelum tidur nengung tu. Mula-mula ingat betapa banyak nikmat Tuhan kepada aku. Betapa kurang ajarnya aku kepada Tuhan. Feeling dia tu. Healing dia tu. Kemudian ingat pula, Allah azab Tuhan amat dah dahsyat. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya tamparan Tuhan kamu maha dahsyat. Sahabat Nabi dulu bila dengar tentang azab Tuhan tu, pucat muka, sebulan demam. Sayyidina Umar satu ketika dia tengah naik keldai dia tu, dengar orang baca ayat Quran. Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sungguhnya azab Tuhan kamu tu pasti akan berlaku dan tak ada orang boleh tolong. Tak ada orang boleh tolong. Dia dengar tu ketuk, turun daripada keldai dia tu, nyanduk dinding, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebulan sakit lepas. Itu baru dengar azab tu, bukan azab lagi tu, baru dengar. Cuba kita tengok api hok besar, api kebakaran hok besar tu. Cuba tengok mana bunyi tu. Nak pergi dekat. Macam kecabut hati kita. Tu apalah sangat dibandingkan dengan api neraka. Tuhan, dalam satu riwayat Nabi sebut Tuhan cipta api. Kemudian sebahagian daripada api tu diambil dan direndam 2 kali. Maknanya disejuk 2 kali. Kalau disejuk 2 kali, itulah api yang kita tengok tadi, hak luruh hati kita bila kita tengok. Hak boleh mencairkan besi. Api yang tidak disejukkan itu hak besar tu dihangatkan 1000 tahun. Sehingga tukar warna dia menjadi merah. Tak berhenti situ. Waktu tu mana ada 1000 tahun lagi, matahari tak ada lagi. Nak khabar dalam tempoh yang lama. Dihangat lagi, darjah Celsius dia naik. 1000 tahun lagi. Sehingga tukar warna dia daripada merah jadi putih. Tak berhenti situ, dihangatkan lagi 1000 tahun. Sehingga tukar warna putih tu jadi hitam legam, sikit pun cahaya tak ada. Itulah dia api neraka. Cuba tengok jasad kita ni gerak ke nak berhadapan dengan api neraka. Kalau tak gerak, masuk dalam syurga dengan cara kembali semula kepada Allah. Pintu syurga amat luas, pintu neraka amat sempit. Tapi yang sempit tu dia cokeh. Orang kata nelang kita sebagai manusia. Berayat pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kewarasan kepada kita. Ini benda yang kita kena tafakur. Kita kena renung, kena fikir. Akhir sekali hati kita akan hidup. Bila hidup, dia akan akur bahawa dia tak mampu nak berhadapan dengan azab Allah. Akal dia jadi cergah. Akal dia kata kalau begitu, mu jangan buat maksiat. Akal dia kata kalau begitu, maksiatmu hak lepas tu kembali semula kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Ni mukaddimah taubat ni. Barulah kita akan rasa Allah. Tak padang aku lebong piti orang 50 orang baru ni tak padang. Baik aku pergi atas semula. Aku nak taubat dah. Tambah dah buat kerja bodoh gini. Orang bodoh buat kerja gini. Orang cerdik dah buat gini tak padang. Barulah kita akan benar-benar berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dia kena tafakur. Itu pentingnya tafakur. Itu pentingnya kita ingat semula, kita istihdarkan makna. Supaya apa? Supaya bila masuk cahaya tu, keadaan hati kita akan gerak. Bila keadaan hati kita gerak, automatik kehidupan kita akan gerak. Baru akan berlaku perubahan. Kalau tak besar pun berlaku juga walaupun sedikit.
Dan akan berubah sikit. Akhir sekali jadi orang yang benar-benar baik di sisi Allah. Yang nama dia ada dalam senarai. Nama-nama ahli-ahli syurga. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wasalisah, dan yang ketiga pula, zikru dha'fika, mu kena ingat tentang betapa lemahnya kamu, wa qillati hilatika, betapa kurangnya kemampuan kamu, fi zalika, pada itu nak berhadapan dengan azab Allah. Tengok genung diri kita ni, ya Allah, kecil sangat kita ni. Kecil tuik. Akhir sekali tak berbunyi. Cuba tengok dalam YouTube ada satu dokumentari tentang keluasan alam. Cari je taik keluasan alam. Ataupun dalam bahasa Arab tulis hajmul alam. Cuba tengok luas tak luas alam. Maknanya mula-mula dia ukur bulan. Dari sini 3,000. Kemudian planet lain 4,000. Planet lain pula 8,000. Kemudian mari bumi pula berapa ribu? 13,000 ke berapa ribu ada dekat. Kemudian mari pula planet sampai matahari 70,000 kilometer. Sampalah planet yang besar tak boleh nak dikira dengan kilometer, hanya boleh dikira dengan kelajuan cahaya. Kemudian gabungan planet tu membentuk galaksi, kira dengan kelajuan cahaya tu sampai ke berpuluh-puluh tahun kelajuan cahaya. Kemudian galaksi pula membentuk galaksi yang lagi besar lagi sampai berjuta-juta tahun. Akhir sekali dia buat kesimpulan, alam ini luasnya bilion tahun kelajuan cahaya. Kemudian dia tunjuk itu baru satu daripada alam. Banyak lagi hak lain. Tengok kita, bumi tak nampak dah situ. Bumi tak nampak dah. Kita apa telah lagi tak nampak, benda pun kecil. Halu sangat-sangat. Lebih halu daripada virus. Dia makhluk paling halus sekali, virus lah. Nak tengok dengan mikroskop biasa tak boleh. Kena tengok dengan mikroskop elektron. Maknanya kecil daripada tu lagi. Tapi nelang. Hak kecil ni nelang. Nak berhadapan dengan azab tu, wala'iyadzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kewarasan kepada kita. Fa inna man lam yahtamil harra syamsi, sesungguhnya orang yang tak mampu nak tanggung kepanasan matahari. Lah ni matahari panas lah ni 37 darjah Celsius, berdecing kita. Kalau Mekah 42 darjah Celsius, berdecing kita, cair kita. Dak rok, duduk sekejap demam. Seksa duduk tengah panas. Cahaya matahari pun tak mampu dah. Wala latmati syurti, dan tak mampu berhadapan dengan tamparan daripada syurti. Syurti ni pulih ataupun askar. Kalau pulih tapau kita, yang pegang kita, mu ni biadab, lapang tapau kita. Tapau, seduk pula perut. Lembek kita tak nak lawan tak boleh. Kalau lawan bagak lagi. Ada. Hak tu pun kita tak gerak dah. Wala qarsi namlatin, tak mampu nak tanggung. Qarsi ni maknanya sengatan. Namlatin, sengatnya semut. Semut ketung hak besar tu. Kena sakit dah kat anak dah. Apa ni? Kaifa yahtamilu harra nari jahannam, bagaimana dia mampu tanggung kepanasan api neraka jahannam. Jauh jenak-jenak tu. Ini kita kena aku gerak ke? Timbul masalah tu. Aku mampu ke? Aku nak ke? Aku rasa aku gagah ke? Wa darba maqami az-zabaniyah, mampu ke dia nak tanggung pukulan daripada penukul. Maqamat ni makna gandeng. Maqamat ni alat yang digunakan untuk nak katak. Maqamat lafaz jamak dia. Makna gandeng lah kita panggil. Gandeng daripada malaikat Zabaniyah. Malaikat yang ditugaskan untuk menyeksa ahli neraka. Yang tak ada senyum sikit. La yu'suna Allah ma yu'mar. Tak langgar perintah Allah sikit pun tak ada. Tak ada rahmat. Ghiladun syidadun, yang sikapnya keras, mukanya bengih, sikit pun tak ada belah ihsan. Bila Tuhan suruh kataknya, katak sungguh ti. Gandeng dia tu, kalau ambil katak atas bukit, hacul bukit atas dunia. Cuba bayang kita cek tuik tu nak berhadapan dengan keadaan. Kalau kita genung, akhir sekali timbullah rasa
takut. Bila timbul rasa takut, timbul apanya? Penyesalan. Air mata kita mula tubik, keazaman kita mula timbul, tak nak buat lagi dah. Dan mulut kita akan sebut astaghfirullah, hak tu solid tu. Bila sebut hak tu titik air mata tubik, akan memadamkan kepanasan api ni. Ini orang panggil muqaddimah taubat. Berapa kali dah kita buat gitu? Tanya diri kita, berapa kali kita buat gitu? Saya dah rajin buat apa? Sebab tak tahu. Itu masalah. Tak tahu sebab apa? Sebab tak belajar. Tak belajar sebab apa? Sebab berasa pandai. Berasa pandai sebab apa? Sebab gong. Orang gong ni tahu apa? Orang Terengganu faham lah gong. Kalau orang luar tak faham gong, tanya orang Terengganu. Gong ni apa? Bila gong, 1001 kebaikan akan terhalang daripada kita. Bila sombong, 1001 akan terhalang. 1001 kebaikan yang akan terhalang daripada kita. Faham tak? Para ulama kata al-ilmu harbun lil fatal muta'al. Antara perkara yang paling bermanfaat dalam hidup kita ialah ilmu. Al-ilmu harbun, ilmu itu dia menjadi musuh kepada fatal muta'ali, kepada seorang yang gong, seorang yang sombong. Kasayli harbun, seumpama arus air, dia bermusuh, dia tak kacik, dia musuh. Orang Terengganu panggil musuh. Dia musuh lil makanil ali, kepada tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi air tak lekat, air akan turun kepada tempat yang rendah. Jadi kalau kita nak ilmu, rendahkan diri kita, jangan tinggikan diri kita. Kalau kita tinggi diri kita, cerah kita tak dapat. Kalau kita rendahkan diri kita, maka banyaklah ilmu-ilmu yang terkumpul kepada kita. Seperti mana banyaknya air terkumpul di tempat yang rendah. Baik. Dia kata apa? Wa aqarib ka'anakil bukhti, dia kata. Sikit lagi. Habis. Walas'il hayyat, dan patukan ulo-ulo, ka'anakil bukhti, yang besar dia seumpama tekuk-tekuk bukhti. Bukhti ni unta yang diperbuat daripada api neraka. Allah. Wa aqaribah, dan sengatang-sengatang jengking, kalbighal, yang besar dia seumpama baral, besar daripada himar. Besar bara tu, besar bara ni lebih kurang besar kuba lah. Bara ni lebih kurang tinggi kuba. Bara ni dia rendah sikit pada kuda, dia tinggi sikit pada keldai. Dia kacukkan kuda dengan keldai jadi baral. Macam kacukkan lembu dengan seladang jadi selembu. Selembu ni dia kecil sikit pada seladang, yang dia besar sikit pada Tapi lembu kacuk dengan kambing jadi lembing. Tak ada kena-kena. Lembing dia lain tu, tak kena-kena. Baik. Habis itu khuliqat min nar, yang dicipta daripada api neraka. Fi daril ghadab, pada negeri kemurkaan Tuhan. Wal bawar, negeri yang penuh dengan kehancuran. Bawar wal halak, negeri yang punah rana, negeri yang binasa. Siapa yang binasa? Penghuni-penghuni dia. Kita tak mampu untuk nak masuk dalam api neraka Allah. Na'udzubillah, kami minta perlindungan daripada Allah. Summa na'udzubillah, kami minta perlindungan daripada Allah. Tengok ni ulama. Nah, bila kait dengan neraka lain, selalu dia punya uslub dia nak menunjukkan bahawa dia tahu. Kalau orang biasa, ahli maksiat, sebut neraka dia senyum gitu je. Tapi para ulama ahlillah sebut neraka ketul. Sayyidina Umar bila sebut ni, Sayyidina Osman bukan sebut neraka, sebut kubur. Mana bila kubur tu kita tak boleh nak beramal dah. Ahli neraka lah, ahli syurga lah. Pun menangis sampai basah dia punya janggut dia, jojoh air mata dia tu. Bila sebut kubur, bila lalu ikut kubur, orang tanya dia, ya Amirul Mukminin, sebab apa ni tuan sensitif sangat dengan kubur ni, takut sangat dengan kubur ni? Dia kata, allamani akhbarani habibi
Dulu dia kata kekasih aku, iaitulah baginda Rasulullah, pernah bagi tahu kepada aku, innal qabra, sesungguhnya kubur itu manzilum min manazilil akhirah, adalah satu perhentian dalam perjalanan menuju ke syurga. Fa in naja minhu sahibuhu, kalau seseorang itu selamat di situ, fama ba'dahu aisar, selepas daripada itu lagi mudah. Fa illam yanju, kalau situ tak selamat, fama ba'dahu asyad, selepas daripada itu lagi dah dahsyat lagi payah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Summa na'udzubillah, kemudian kami minta perlindungan daripada Allah, dengan Allah, min sakhatihi, daripada kemurkaan Allah, wa azabihi, dan daripada azab Allah. Okay. Fa idza wadhabta ala hadhil azkar, apabila engkau konsisten, wadhabta, engkau dawamta, engkau mengekali, makna engkau buat secara benda orang panggil konsisten. Secara konsisten. Konsisten ni guna tiba waktu dia buat, tiba waktu dia buat, tiba waktu dia buat. Makna kalau kita buat nak hari kita, ada waktu kita duduk dengar orang duk fikir apa yang aku pergi ngumpat tadi, sedangkan ngumpat ni macam makan bangkai saudara dia, ngumpat ni menyebabkan pahala aku hilang habis. Aku dah lah ibadatnya kurang, semayang sunat pun terkelang-cekelung, hak wajib pun lebih kurang, aku ngumpat pula dok ke jahanam ngumpat ni. Apa aku buat kerja bodoh gitu, sehingga kita nampak betapa teruknya apa yang kita buat tu. Kemudian kita beralih pula, betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa tersebut. Datangkan, istighdarkan makna-makna dia tu. Kemudian pandang kepada diri kita, mampu tak aku nak berhadapan dengan azab Tuhan ni? Dengan sebab aku ngumpat ni Tuhan benci kepada aku. Bila Tuhan benci kepada aku, amalan aku kau timbangan ringan selalulah. Sebab orang yang sebab neraca timbangan amalan tu besar, langit dan bumi boleh letak. Kalau dengan amalan aku sikit tu ringan lah. Bila ringan, fa ummuhu hawiyah, pak tinggal di api neraka, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Aku tak mampu. Aku tak mampu. Roh ke aku nak berhadapan dengan? Dah aku dah. Barulah tu astagfirullah. 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 Daripada tubuh air mata pemula tu tubik mengharapkan rahmat dan belas ihsan daripada esok dah semangat dah nak buat maksiat tu. Dah semangat dah. Andai kata mari kawan pula. Kawan hak jenis gitu juga. Bila sama orang yang ada dalang ni sama kacik, dia timbul pula keinginan nak buat benda molek, benda buruk. Terbuat pula, kembali pula kepada Allah. Terbuat pula, balik pula kepada Allah. Sampailah kita betul-betul dibebaskan oleh Allah daripada majalnya dosa tersebut. Baik. Fa idza wadhabta ala hadhil azkar, apabila engkau mengekali, engkau istiqamah di atas zikir-zikir ni, 3 zikir ni. Zikir yang pertama ingatan kepada bahananya dosa. Yang kedua, teruknya azab Tuhan. Yang ketiga, kita tak mampu nak berhadapan dengan azab Tuhan. Baik. Wa'awata, dan engkau ulang-ulang dia ana al-lail, pada waktu malam, wan nahar, dan juga siang. Fa innaha, maka sesungguhnya dia satahmiluka, akan mendorong kamu ala taubatin nasuh, untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha, minadz-dzunub, daripada dosa. Tu cara nak taubat. Tu cara nak taubat, kita kena berinteraksi dengan mukaddimah taubat. Cara nak tidur mana? Kena berinteraksi dengan mukaddimah tidur. Kecuali memang orang hak berhenti tidur, kejam je mata dalam duduk pun jenera. Begitu juga orang bila hati dia lembut, bila dia ingat saja kepada dosa, terus dia mari penyesalan. Setelah kita latih diri, latih. Itu kita tengok orang-orang soleh, bila sebut dosa, bila sebut benda, merah mata dia, mula getar suara dia. Sebab apa? Sebab dia terkesan dengan apa yang dia dengar. Kenapa jadi gitu? Sebab dia latih. Dan dia ada juru latih. Dan dia ada obat-obat untuk menjadikan latihan dia tu semakin berkesan. Obat dia tak lain tak bukan, itulah dia zikrullah. Perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah. Perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Wallahul muwaffiqu bifadlihi. Allah lah yang memberi taufik kepada kita bifadlihi, dengan anugerah dia, dengan makna kita tak berhak dapat taufik tu dan dia tidak terpaksa untuk beri kepada kita. Jadi kalau tahu tu, minta dengan dia, ya Allah, kurniakanlah taubat kepada kami. Allahumma tub alaina. Allahumma tub alaina. Setengah ulama dia kata Allahumma atina syahwatat taubah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syahwat untuk bertaubat, supaya kami dipandang dengan pandangan rahmat dan juga belah ihsan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah perkongsian kita pada petang ni. Kita jumpalah dalam jadual yang sama hari Ahad ni bukan. Hari ni bukan jadual kita. Jadual kita hari Rabu. Sekiranya diizinkan oleh Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tak? Ada soalan. Ada apa soalan? Ustaz? Apa dia? Sila. Al-afu wal istighfaru wa taubah. Apa beza Ustaz? Al-afu, istighfar, taubah. Istighfar lah, astagfirullah, minta ampun. Al-afu itu pengampunan daripada Tuhan. Taubah ini usaha kita yang berakhir dengan anugerah daripada Tuhan. Okey, soalan lain? Dia sudah tahu kan dia akan sakit yang jenis. Jadi ditanya, adakah itu salah satu cara Allah nak hapuskan? Ya, betul. Itu salah satu cara Allah nak hapuskan dosa kita. Allah nak tinggikan darjat kita. Kerana itu apa yang berlaku, kita kena pandang secara positif. Jangan pandang secara negatif. Sebab Allah mengikut apa sangkaan kita kepada dia. Kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Ada soalan ni daripada Bani ke ni? Daripada Bani pun main soalan tulis kau. Soalan, akankah ada peluang untuk seorang yang telah jauh berjalan dari Allah dan dia sentiasa jatuh dan bangun dalam lubang kemaksiatan, masihkah ada peluang baginya? Apakah caranya? Peluang baginya lebih luah daripada langit dan juga bumi. Dan pintu taubat tak pernah ditutup oleh Allah. Cara dia, tubu ila Allah, balik dengan Allah. Interaksi dengan muqaddimah taubat ni, supaya dia menjadi betul-betul menyesal. Kalau salah, taubat pula. Salah tu sebab tipu daya syaitan dan nafsu kita. Syaitan tak pernah putus asa untuk nak menyesatkan kita. Maka kita janganlah putus asa daripada rahmat Tuhan. Balik je kepada Allah. Jahat setara mana kita, Allah tetap tuan kita dan dia nak dengar taubat daripada kita. Ada soalan lain? Manakah soalan akhar? Ada? Ada? Kalau daripada tu, ada lagi? Ada. Okay, jadi kita berhenti setakat tu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa wafala an zikril ghafilun. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli kutubi unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya'a ulama dhabil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabil urad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا فاتب تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى. صلى وسلم ربي وآله وصحبه فالحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم. Yang kembali minna minkum subhanallah dari makasih.